Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Hari ini, sekali lagi, netizen dan pengikut bebas politik Malaysia menganggap Syed Saddiq Syed Abdul Rahman penipu, berbohong dan juga kata mereka dah kantoikan diri lagi. Sehingga ada yang mula menyebut segeralah dijatuhkan hukuman, dimulakan hukuman penjara dan sebatan kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang telah pun disabitkan bersalah oleh mahkamah baru-baru ini. Kata mereka tak serika Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Selepas didapati bersalah, kini cuba pula untuk berdolak-dalik dan dikatakan oleh netizen sebagai menipu. Apa sebenarnya yang dianggap netizen Syed Saddiq ini menipu? Ini halnya. Syed Saddiq dalam satu laporan menyatakan bahawa beliau mendakwa belum menerima peruntukan walaupun sudah 3 kali berunding dengan timbalan Perdana Menteri. Inilah yang dianggap oleh netizen sebagai menipu. Hal ini kerana apabila ahli Parlimen Muar ini, iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendakwa kawasannya belum menerima sebarang peruntukan walaupun sudah 3 kali berunding dengan timbalan Perdana Menteri, yang mana beliau meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan isu berkenaan. Dakwaan itu terkandung dalam pemberitahuan pertanyaan lisan Dewan Rakyat seperti yang disiarkan di laman web Parlimen. Saudara-saudara sekalian, ini jawapan daripada timbalan Perdana Menteri yang telah diberikan tugasan tanggungjawab berkaitan dengan isu peruntukan kepada ahli Parlimen, isu peruntukan kepada kawasan Parlimen. Ini yang netizen anggap Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah pun menipu. Timbalan Perdana Menteri Fadilah akhirnya tampil menjawab kontroversi yang ditimbulkan sendiri oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Timbalan Perdana Menteri Fadilah menyatakan beliau menafikan Parlimen Muar tak disalurkan peruntukan. Sekarang ini nak percaya siapa? Kalau anda kata TPM menipu, Syed Saddiq yang benar, ramai yang tak percaya. Lebih ramai yang percaya timbalan Perdana Menteri Fadilah bercakap benar kerana beliau tidak ada kes apa-apa di mahkamah, tidak dijatuhi hukuman penjara dan dia ialah pemegang tampuk kuasa. Timbalan Perdana Menteri Fadilah menafikan Parlimen Muar tak disalur peruntukan. Ini ceritanya untuk menjawab dan menutup pembohongan yang dikatakan oleh Syed Saddiq. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menafikan kawasan Parlimen Muar tidak disalurkan peruntukan oleh kerajaan seperti didakwa Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Fadilah turut menafikan bekas Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu berjumpa dengannya sebanyak 3 kali bagi membincangkan isu berkenaan. Menurut beliau, Syed Saddiq ada berjumpa 2 kali. Ini diakui sendiri oleh timbalan Perdana Menteri Fadilah. Beliau mengakui Syed Saddiq telah berjumpa dengan beliau sebanyak 2 kali sebelum ini. Namun, beliau tidak dapat membuat sebarang keputusan kerana isu peruntukan perlu dibincangkan bersama Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Selain daripada itu, tindakan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berpindah tempat daripada kerajaan kepada pembangkang dianggap oleh netizen sebagai langkah memakan diri sendiri yang tak membawa apa-apa faedah langsung kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Menurutnya, menurut timbalan Perdana Menteri Fadilah, Syed Saddiq ada berjumpa dengannya 2 kali. Kalau Syed Saddiq jumpa timbalan Perdana Menteri 3 kali, dengan saya hanya 2 kali, kata beliau. Yang satu lagi saya tak tahu, kata timbalan Perdana Menteri Fadilah. Maknanya, beliau sudah jumpa 2 kali, tapi kali ketiga tak pernah wujud. Dan timbalan Perdana Menteri Fadilah mengakui tidak berjumpa dengan Syed Saddiq untuk kali ketiga. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan Syed Saddiq bahawa kawasannya belum menerima sebarang peruntukan walaupun sudah 3 kali berunding dengan timbalan Perdana Menteri.
Syed Saddiq dilaporkan meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan isu berkenaan dakwaan itu terkandung dalam pemberitahuan pertanyaan lisan Dewan Rakyat. Dalam jawapan bertulis menjawab soalan dibangkitkan Syed Saddiq, Dr. Zaliha Mustafa berkata, lebih 300 juta disalurkan menerusi pelaksanaan puluhan projek di Parlimen Muar. Bayangkan lebih 300 juta telah disalurkan ke kawasan Parlimen Muar, tapi masih kata tak disalurkan. Ini yang menyakitkan hatilah kan. Sudah dapat nak peha lagi. Mengulas lanjut, Fadilah berkata kerajaan akan menyalurkan peruntukan untuk kawasan Parlimen Muar, tetapi bukan peruntukan kepada ahli Parlimen Muar. Mungkin itu peruntukan kepada ahli Parlimen yang beliau maksudkan. Kerana peruntukan untuk kawasan Parlimen Muar memang kerajaan ada salurkan, kata beliau. Fadilah berkata pengagihan peruntukan kepada ahli Parlimen belum dapat diputuskan kerana Ketua Pembangkang belum berjumpa dengannya untuk mengadakan perbincangan lanjut. Menurutnya, Hamzah bersama Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden Bersatu, Datuk Dr. Ronald Kiandi sepatutnya berjumpa beliau Selasa lalu. Bagaimanapun perjumpaan itu terpaksa ditangguhkan kerana Taqiyuddin terpaksa balik ke Kota Bahru atas urusan penting. Jadi mereka minta tangguh dan dijangka jumpa saya minggu depan, namun tariknya belum ditetapkan. Saya perlu berjumpa mereka. Taqiyuddin ada berjumpa saya sebelum ini, namun tiada perbincangan spesifik, tetapi Ketua Pembangkang belum lagi, katanya. Saya perlu mendengar apa permohonan mereka, barulah saya dapat membawanya kepada kerajaan untuk kemukakan permohonan itu, apa syarat dan sebagainya, kata beliau. Menurut beliau lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi mandat atau mandat kepada mereka untuk berbincang dengannya bagi menyatakan apa kemahuan mereka. Selepas berjumpa mereka, 3 pimpinan tertinggi Perikatan Nasional, barulah saya membentangkan kepada kerajaan untuk dibincangkan. Kemudian barulah diadakan perundingan, katanya. Mengenai pengusahaan kuasa untuk memberi permit atau kebenaran serta kelulusan kepada warga asing termasuk pendatang tanpa izin, parti yang menguasai industri sayur, Fadilah berkata, prosedur sedia ada dikuatkuasakan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya netizen menganggap Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai terkantoi lagi berbohong. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Persoalan besar untuk kita semua, terutamanya Walaun, kemana pemimpin PAS masuk gua ketika seluruh dunia memuji Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Anwar Ibrahim, ditulis oleh Ahmad Mursi, dipetik daripada Harapan Daily. Seharusnya buat masa ini kita lupakan seketika sengketa politik demi membebaskan bumi suci. Seluruh dunia memuji penegasan Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Anwar Ibrahim di hadapan pemimpin Jerman yang jadi penyokong kuat genosid ketika ini. PAS senyap 1000 bahasa dan cuba tarik perhatian rakyat dengan isu ringgit, wang ehsan, bahkute dan kantin, semuanya hal perut dan mulut. Sebaliknya, DAP telah lebih awal beri sokongan penuh kepada penegasan Perdana Menteri yang ke-10. Bercakap tentang isu ringgit yang dijadikan isu ini, hari ini Bank Negara Malaysia telah menyekolahkan Wan Saiful Wan Jan dengan membalas sendiri kiriman Wan Saiful dengan kata Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan perkara yang sahih, boleh merujuk kepada Bank Negara Malaysia, Bank Pusat Malaysia itu. Jangan sembarang post ataupun repost ataupun menyebarkan maklumat yang tak tepat. Hari ini ditular apabila Wan Saiful telah pun membuat satu hantaran
yang tidak meneliti terlebih dahulu sehingga akan menimbulkan kekeliruan yang sangat besar. Tapi Bank Negara Malaysia telah pun memperbaikinya, bahkan telah pun memberikan peringatan kepada Wan Saiful supaya membuat analisis ataupun semakan terlebih dahulu sebelum memberikan kenyataan atau pos semula. Selain daripada itu, Wang Ehsan, Bakute dan terkini tentang kantin juga diguna pakai oleh PAS sebagai modal murahan politik mereka. Sebaliknya, DAP telah lebih awal memberi sokongan penuh kepada penegasan Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim. Haji Hadi yang bersikap berkecuali semasa menjadi duta khas Timur Tengah mengkritik Perdana Menteri yang ke-10 yang kononnya tidak cukup tegas dan lantang. Perdana Menteri yang ke-10 dah kritik di depan muka Presiden Amerika dan Kansler Jerman di PBB, memujuk pemimpin-pemimpin negara Arab dan Turki dan banyak lagi. Semasa Perdana Menteri yang ke-10 berucap di PBB, ahli PAS juga yang cuba highlight sisi buruk ucapan Perdana Menteri ke-10 dan abaikan mesej penting isu Palestin. Syukurlah Perdana Menteri yang ke-10 yang berada di situ dan berdepan provokasi wartawan biadab dengan tenang, fasih, berhati-hati tetapi tegas. Jika Muhyiddin Ismail atau Haji Hadi yang diasak, tak dapat dibayangkan, tulis Mursi. Berbanding Chancellor Jerman, ucapan berani Perdana Menteri yang ke-10 tanpa skrip dan PDF seperti itu hanya boleh lahir dari hati nurani pemimpin yang telah lama berjuang membebaskan, kata laporan ini. Kata-kata seperti proud to be Malaysian dan if this is the person that represent Malaysia, I'll be proud memenuhi komen-komen di video ucapan Perdana Menteri yang ke-10. Saudara, anda boleh rujuk tulisan ini di Harapan Daily. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk tajuk ulasan kali ini yang pastinya amat panas. Kemana pemimpin PAS masuk gua ketika seluruh dunia puji Perdana Menteri yang ke-10 atas ketegasan beliau berkaitan dengan isu paling hangat iaitu Gaza, Palestin dan Israel. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan untuk kali ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi laporan paling menarik kita terima, yaitu berkaitan dengan Parti Muhyiddin Yassin, yaitu Parti Bersatu, yang mana jawatan kuasa bahagian Bersatu Gua Musang telah pun digantung. Nampaknya Parti Bersatu makin hari makin kritikal. Parti Bersatu makin hari makin susah. Ini apabila juga telah didedahkan bahawa akan ada lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin Parti Bersatu yang berprofil tinggi akan menyertai PKR. Siapakah mereka? Itu kita akan ketahui dalam masa terdekat ini. Namun yang menjadi perdebatan buah mulut di dalam media sosial oleh netizen dan pemerhati politik, pengikut politik di seluruh Malaysia apabila jawatan kuasa bahagian Bersatu Gua Musang kini telah pun digantung. Jawatan kuasa bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Gua Musang digantung susulan ketua bahagiannya yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Matnor berkata, keputusan penggantungan itu dibuat sejak sebulan lalu dan akan berkuat kuasa sehingga tarikh pengesahan pindaan perlembagaan parti terbabit disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Menurut beliau, situasi berbeza membabitkan ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecik, walaupun kedua-duanya menyatakan sokongan kepada Anwar. Di Jeli, ahli parlimennya itu bukan daripada kepimpinan Bersatu, jadi tidak ada masalah, kata beliau. Berbeza dengan ahli Parlimen Gua Musang kerana beliau ialah Ketua Bahagian Bersatu Gua Musang. Katanya ketika ditemui pemberita
di jamuan berbuka puasa bersama media di Perdana Kota Baru di sini pada Khamis. Ujar Kamarudin, secara peribadi beliau masih berhubungan baik dengan kedua-dua ahli parlimen terbabit, namun dalam konteks organisasi parti, mereka sudah tidak mewakili Perikatan Nasional PN. Jelas beliau berhubung dakwaan Muhammad Azizi yang dibuang daripada kumpulan WhatsApp juga ada kaitan dengan sokongan yang dibuat terhadap kerajaan. Katanya, kami sudah tidak yakin untuk mempercayai beliau kerana pengisytiharan sokongan terhadap kerajaan dan pimpinan parti lawan menyebabkan perkara-perkara strategi tidak boleh dibincangkan dalam kumpulan WhatsApp itu, katanya. Beliau juga sudah tidak lagi berada dalam kelompok Wakil Rakyat Bersatu dan Perikatan Nasional selain tidak boleh mengatakan mereka wakil dari PN, katanya. Sebelum ini, Bersatu meminda perlembagaan untuk melucutkan keahlian terhadap ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan ahli Dewan Negeri yang menyokong pihak bertentangan atau musuh. Pindaan yang dibuat selepas 6 ahli parlimen Bersatu, termasuk Zahari dan Muhammad Aziz yang juga ADUN Negeri, menyatakan sokongan mereka kepada Anwar. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu masalah besar buat parti Bersatu. Adakah dengan ini akan menyebabkan terjejasnya kekuatan parti Bersatu pula selepas ini? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan ikuti terus ulasan selepas ini.